Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sidang pendengar, penonton yang saya hormati sekalian. Kita bertemu lagi dalam bicara 1 jam untuk alam. Setiap minggu kita peruntukkan sekurang-kurangnya 1 jam untuk kita fikir, untuk kita bincang tentang masa depan alam kita, apa yang akan berlaku nasib alam kita pada masa akan datang. Cuma kali ni beza sikit. Kali ni kita bicara tentang alam, kita bicara tentang ekologi. Kita bicara tentang hidupan air di laut, hidupan para nelayan dan juga kesan-kesan besar yang pasti akan menimpa susulan daripada pembangunan yang keterlaluan yang melibatkan isu yang kita hari ini kita bincang tentang penambakan ataupun reclamation. Dan hari ini alhamdulillah kita bertuah, kita bersama dengan Puanku Salma Nasution, seorang aktivis. Saya fikir aktivis yang amat konsisten memperjuangkan isu tambak di Pulau Pinang, dan beliau juga merupakan pejuang sejati kepada isu-isu kebajikan para nelayan yang sudah pasti terkesan akibat daripada pembangunan dan juga penambakan laut yang dibuat oleh kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Baik, sebelum saya mulakan, izinkan saya untuk baca dulu background atau latar Puanku Salma, yang mana kalau kita lihat di sini memang kita dapat melihat bagaimana beliau seorang yang prominent dalam memperjuangkan isu penambakan laut dan juga isu iklim yang amat penting untuk masa depan kita. Puanku Salma Nasution, beliau merupakan golongan yang aktif dalam Penang Forum dan juga Penang Tolak Tambak, iaitu yang tadi kita bicarakan, memperjuangkan isu penambakan dan juga memperjuangkan isu 4,900 nelayan yang terkesan akibat daripada projek penambakan. Beliau juga merupakan seorang naib presiden kepada Persatuan Warisan Pulau Pinang, dan juga beliau juga merupakan presiden kepada sebuah persatuan yang baru, namanya Jaringan Ekologi dan Iklim. Dan mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pada pada petang ini, antara ekologi dan juga iklim. Dan tidak dilupakan beliau merupakan co-founder ataupun pengasas bersama kepada kedai buku Areka Books di Lebok Aceh di Pulau Pinang bersama dengan suami beliau Abdul Razak Lubis. Saya fikir mungkin saudara Abdul Razak Lubis juga menonton sesi kita pada petang ini. Baik, jadi itu peringkat awal untuk background. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah pun mengenali beliau, Puanku Salma, yang memang vokal, aktif memperjuangkan isu nelayan dan juga isu-isu ekologi. Dan mungkin sebelum saya serahkan kepada Puanku Salma untuk berkongsi slide, untuk saya maklumkan juga, sesi hari ini kita terbuka kepada sesi soal jawab. Tuan-tuan, puan-puan boleh tanya soalan melalui ruang komen di Facebook ABIM. InsyaAllah kita akan cuba jawab satu persatu berdasarkan masa yang ada. Baik, untuk makluman kalau saya nak imbas sikit isu penambakan, pada 16 Januari 2020 dulu, Penang Tolak Tambak, iaitu yang dipimpin oleh Puan Kusalma bersama juga dengan NGO-NGO yang lain termasuk ABIM, kami telah mengadakan kunjungan ke Pejabat Suhakam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, yang mana kita mendesak supaya Suhakam memberi penekanan terhadap isu ini, iaitu isu hak para nelayan yang sudah pasti terkesan pendapatannya apabila berlakunya penambakan laut di kawasan di selatan Pulau Pinang, yang mana kalau disebut dalam kenyataan rasmi Puanku Salma, iaitu lebih kurang 4,900 nelayan akan terkesan dan juga akan memberi kesan juga kepada aquaculture operasi 500 operasi aquaculture marine. Dan mungkin juga nanti Puanku Salma akan berkongsi tentang apa dapatan ataupun apa status terkini Suhakam dan juga kerajaan negeri dalam isu penambakan. Dan juga mungkin sebelum itu kita memberi ruang dulu kepada Puanku Salma untuk berkongsi tentang isu besar yang saya fikir mungkin dalam kalangan kita yang tidak duduk di pulau ni, kita tidak melihat sangat isu perubahan iklim dalam konteks hidupan laut Tetapi Puanku Salma akan memberi pencerahan, akan memberi enlightenment sikit tentang kesan besar penambakan laut hasil daripada pembangunan yang tidak seimbang terhadap perubahan iklim ataupun climate change. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Puanku Salma untuk berkongsi.
Dipersilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saudara-saudari sekalian. Saya nervous sikit dah. Okey, tak apa. So saya pertamanya mau ucapkan tahniah dan tabik kepada ABIN kerana telah mengeluarkan satu kenyataan untuk memanggil moratorium terhadap aktiviti pembalakan baru-baru ini. So saya rasa saya tidak perlu menceritakan tentang bagaimana gentingnya krisis alam sekitar dan krisis gawat iklim sekarang yang macam serupa dengan pandemik COVID adalah berpunca daripada buatan manusia sendiri dan disebabkan korporat yang meneruskan aktiviti-aktiviti pencemaran dan juga kerajaan yang tidak mempunyai polisi yang betul atau tidak cukup tegas dan sebab individu lebih mementingkan wang dan yang kurang sedar ataupun tidak ambil peduli. Jadi saya mau share screen share di mana? Share screen. Saya cuba share screen. PowerPoint saya. Okay. Application window. Apply screen. Okay. Saya kurang biasa menggunakan StreamYard. Okay, so screen saya, bagaimana? Okay, macam ini. Dengan PowerPoint. So, saya pertama kali bertemu dengan Encik Fazal masa Haji Fazlun Khalid datang ke Kuala Lumpur dan memberi ceramah. Dan ceramah itu tentang itu untuk melancarkan buku dia Science on the Earth. So, Haji Fazlun Khalid dia adalah pengasas IFIS dan juga seorang cendekiawan yang telah menggubal deklarasi iklim Islam. Deklarasi Islam tentang climate change. Okay, so dia telah mengenal pasti lebih daripada 250 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep berkaitan dengan alam sekitar. Dia mengkategorikannya menjadi 4 prinsip iaitu keesaan Tuhan, tauhid, ciptaan Tuhan, fitrah, keseimbangan mizan dan pertanggungjawaban khilafah. Pokok-pokok ini yang berasal dari ajaran Islam dapat membimbing umat Islam untuk piawaian pengurusan persekitaran lestari yang tertinggi. Jadi saya mengambil pedoman daripada Haji Fazlun dan dia kata bahawa kegawatan cuaca adalah gejala suatu cabaran atau kegawatan iklim adalah gejala suatu cabaran besar untuk kehidupan secara lestari dan adil di muka bumi ini. Dan penyebab mendasar kemerosotan lingkungan di dunia hari ini adalah corak konsumsi dan produksi yang tidak mampan, yang tidak seimbang. Dan saya akan merujuk kepada prinsip-prinsip etika alam sekitar. Islam mengikut Haji Fazlun, Islam mengajar kesederhanaan, perasaan kesatuan dengan semua ciptaan, konsep tauhid dan naluri manusia sebagai sebahagian sebati dengan alam azali yang tidak terpisah daripadanya, konsep fitrah. Ia juga mengajarkan bahawa bumi ini diciptakan dalam keseimbangan yang sempurna, konsep mizan. Dan mizan ini adalah dari segi ekologi dan juga keadilan sosial. Dan bahawa manusia telah menerima tanggungjawab sebagai pengawas khilafah alam dan sumbernya sebagai satu amanah daripada Allah. So ini adalah petikan daripada Islamic Relief Policy on Climate Change. So sekarang saya nak tunjukkan projek-projek Pulau Tiruan yang bermula dari Dubai tahun 2001 dan ditiru di beberapa tempat di rantau termasuk Johor, Teluk Jakarta dan Teluk Benua dan juga di Penang. So tambak laut, adakah projek-projek penciptaan Pulau Tiruan ini menghormati corak fitrah alam semula jadi? Saya percaya projek ini
hanya boleh diapung-apungkan kerana mengikut logik perbankan riba yang berganda-ganda menjana wang dalam sistem ekonomi di mana jurang antara miskin dan kaya semakin lebar dan sampai melebar sampai jeritan orang miskin di bawah tidak didengar oleh orang atas. Dan projek yang palsu yang terkenal ini sudah macam menjadi modal ekonomi untuk beberapa negeri. Kawasan Singapura benarlah mereka mencapai kejayaan ekonomi sebahagiannya daripada penambakan laut yang membesarkan teritorinya. Tetapi pada masa yang sama Indonesia telah hilang 24 buah pulau kecil. Jadi perlombongan pasti boleh dikatakan ada soal kedaulatan negara. Dan di Melaka ada Melaka Gateway ya yang dijanakan oleh pelaburan daripada satu jalur satu jalan dan sekarang menjadi macam Gajah Putih, projek Gajah Putih kerana tergendala. Dan kita lihat bahawa projek ini mereka sudah mula menambah tapi tidak lengkap dan telah membawa kiamat kepada kawasan nelayan komuniti bersejarah Portugis sampai mereka mengadakan macam pengebumian mock funeral. Okay. So saya rasa kita kurang mendengar suara nelayan. So saya akan mainkan video ini. So, adakah penambakan laut mendatangkan perkembangan ekonomi yang memanfaatkan rakyat ataupun sebaliknya adakah ia menguntungkan hanya segelintir elit yang kecil? So, adakah pembuatan pulau palsu sejenis pembangunan yang lestari dalam zaman kegawatan iklim dan kenaikan paras laut? So, Profesor Hans-Dieter Evers, seorang profesor Jerman yang juga profesor yang melawat ke UKM, telah merumuskan dan meramalkan tanah yang ditambak di Pulau Pinang dan Singapura akan ditenggelami dan kembali ke laut dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa itu, kerosakan ekologi telah pun berlaku. Keuntungan telah pun dikaut oleh pemaju, kehidupan nelayan telah pun dimusnahkan. Kerajaan tempatan dan juga pembayar cukai akan memerlukan perbelanjaan besar untuk pembaikan pesisir. So, kita lihat kes penambakan laut selatan Pulau Pinang. Pada mulanya mengikut EIA yang pertama dalam 2017, mereka memberi justifikasi
menambahkan projek-projek ini adalah untuk membiayai plan pengangkutan induk Pulau Pinang yang sebenarnya untuk memperbaiki pengangkutan awam, tetapi pada mulanya, tetapi kemudian bertukar menjadi projek lebuh raya saja utamanya. So EIA yang kedua dalam 2019 kata untuk menjana perkembangan ekonomi Pulau Pinang. Dia tak sebut-sebut apa-apa tentang pengangkutan awam lagi. So EIA tidak menunjukkan analisis cost faedah or cost benefit analysis. So siapa yang untung, siapa yang rugi, mengapa kalau untuk perkembangan ekonomi, mengapa negeri Pulau Pinang tidak majukan seberang perai? Sebaliknya seberang perai dianak dirikan. Boleh dengar audio? Saya tengok ada komen audio tak dengar. Boleh dengar? Oh, sorry, yang video itu. Okay. Saya mesti keluarkan ini. Okay. Tadi bila saya mainkan video, saya rasa tak dengar audio. Okay. Nanti saya akan mainkan sekali lagi pada akhirnya. Okay, so penambakan Selatan Pulau Pinang, kita dapat maklumat daripada Majlis Perancangan Fizikal Negara dan ia akan membuat 3 pulau, 4,500 ekar dan untuk kegunaan industri perumahan dan rekreasi. Unjuran penduduk seramai 446,300 orang yang saya rasa ditokok tambah dan akan memakan masa 15 ataupun sampai 30 tahun. So pasir yang dimakan sebanyak 189.1 juta meter persegi dan akan melibatkan pelepasan karbon 3.2 juta tan setahun. So, penambakan selatan Pulau Pinang, okay, saya nak tunjuk betulkah ini membuat menjanakan wang daripada laut yang kosong, tetapi kita lihat laut ini sebenarnya kawasan ketam, kawasan udang, kawasan ikan. Laut ini adalah laut yang menjadi kawasan penangkapan nelayan sejak turun-temurun. Dan kita lihat peta lama Pulau Pinang, di mana-mana ada kampung nelayan kerana laut itu memang kaya dengan sumber laut. Dan nama pengkalan-pengkalan di kawasan selatan adalah Gertak Sanggul, Teluk Kumbar, Sungai Batu dan Permatang Damar Laut. Dan dia macam seakan-akan kaki penyu Pulau Pinang. Dan di bawah itu di sayap kanan kiri ada Pulau Kendi dan Pulau Rimau yang memeluk lautan yang cetek, yang kaya. So inilah kawasan laman nelayan di kawasan selatan. Dan tempat ini juga kaya dengan biodiversity. Ada 5 tempat bertelur penyu agar dan penyu lipas. Ada juga ikan lumba-lumba, ada juga terumbu karang. So walaupun EIA menunjukkan kawasan ini penuh biodiversity, tapi skop kawasan kajian telah diperkecukan kepada zon impak 5 km radius sahaja. Dan Haji Zakaria adalah seorang nelayan yang sangat bijak. Dia pun tahu baca EIA. Dan dia kata mengapa EIA tidak mengambil kira arus ombak, arus pasang surut dan monsun barat daya. Dan saluran yang disediakan di antara pulau-pulau itu, betulkah dia boleh digunakan oleh nelayan bila pulau itu sudah dibuat. So, kita lihat kepada perspektif nelayan pantai. Kehidupan dan mata pencarian nelayan bergantung kepada laut. Nasib nelayan bergantung kepada cuaca dan terdedah kepada gangguan iklim. Dan dalam kata Encik Nazri Ahmad, bekas pengerusi Persatuan Nelayan Pulau Pinang, nelayan mencari sumber rezeki dari laut sama dengan orang asli mencari sumber rezeki di hutan rimba ataupun petani mencari rezeki di tanah bendang. So, kita lihat nelayan mencari rezeki yang halal dengan urus niaga yang halal. Nelayan menangkap ikan liar yang baik untuk kesihatan kita berbanding dengan ikan ternak yang ada kimia dan antibiotik dan kurang omega 3. Nelayan membekalkan ikan yang murah dan sihat bagi seluruh masyarakat termasuk golongan B40 yang sangat bergantung kepada
makanan yang segar dan sihat yang dibekalkan oleh nelayan. So sekarang masyarakat nelayan terancam oleh projek pembangunan pesisir dan penambakan laut. Dan ini daripada Facebook seorang nelayan. Indah di mata namun ini adalah gambar itu 3 pulau itu. Indah di mata namun bakal melenyapkan khazanah yang Allah anugerahkan sejak dari datuk nenek kami lagi. Apa nasib nelayan? Betul-betul kena laman nelayan mencari rezeki. So projek ini betul-betul akan memusnahkan tempat nelayan mencari rezeki dan sekarang mereka pemaju dan kerajaan negeri sudah mula memberi tekanan kepada nelayan dengan menawarkan sagu hati bukan pampasan dan mereka tidak melalui persatuan. Mereka tidak berbincang dengan sepenuhnya dengan persatuan nelayan tetapi ada juga yang terus cuba pergi direct kepada nelayan ahli-ahli nelayan-nelayan di kawasan itu. Dan kita lihat daripada contoh yang telah berlaku di utara Pulau Pinang iaitu di Gurney Drive dan Tanjung Tokong di mana tabak laut selama 22-3 dekad ini sudah mendatangkan pencemaran yang tidak memungkinkan nelayan mencari memberi sara hidup pada isteri nelayan. Mereka sudah sumber laut sudah turun sampai mereka kena bekerjalah kerja odd job untuk mencari nafkah. So mereka kata ambil iktibar nasib nelayan di Timur Laut. Mereka nasihatkan pada nelayan di selatan. Dan ada juga bantahan nelayan yang diketuai oleh Encik Mahdi, pengurusi Persatuan Nelayan Pulau Pinang sekarang, kerana pencemaran. Kerana bila mereka membuang jaring ke laut, apa yang mereka tangkap adalah landak laut yang merosakkan jaring. So, mengapa kerajaan negeri tidak masih sibuk menambah tetapi tidak memulihkan laut dan kehidupan nelayan? Daripada tahun 2015, mereka sudah mengadakan bantahan besar-besaran di kawasan selatan terhadap projek PSR dan juga bantahan yang terakhir terhadap projek Sri Tanjung Pinang yang sekarang yang sudah masih dijalankan, masih belum siap lagi tetapi sudah bermula dan sudah pasirnya sudah reclaim lah, tempatnya sudah reclaim. So dalam mereka membantah atas darat dan juga di laut. Dan pada masa itu Mei 2009 NGO pun turut serta dalam bantahan dengan 45 NGO dan kami lihat pada kepentingan rakyat kerana projek ini tidak mengikut konvensyen kepelbagaian diversity, kepelbagaian biologi atau biological diversity dan tidak mengikut matlamat pembangunan mampan dan akan membawa kemusnahan ekosistem, kemerosatan sumber laut, kehilangan biodiversiti termasuk kepupusan spesies tempatan. Namun begitu, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar telah memberi kelulusan dengan surat yang menyatakan pembangunan projek akan menyebabkan kemusnahan kekal dan residual impact ke atas ekosistem dataran lumpur, kawasan penangkapan, kawasan pendaratan penyu dan sebahagian terumbu karang di Pulau Rimau yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Kemusnahan kekal ini akan memberi impak negatif yang signifikan kepada sumber perikanan nelayan dan jaminan sumber bekalan makanan negara. So walaupun dia tulis macam ini tapi dia beri kelulusan juga pada hari akhirnya macam hari kemudian dia sudah bersara. Okey,
So kerana suara mereka, bantahan mereka terhadap EIA tidak diterima atau tidak diambil kira, so 200 orang nelayan dan 100 orang NGO pergi ke Parlimen untuk menghantar memorandum kepada ahli-ahli Parlimen. Dan beberapa hari kemudian Menteri Pertanian memberi kenyataan yang menambahkan itu akan menjejaskan hampir 5,000 nelayan dan berapa time metrik produksinya, pendaratan ikan dan juga menggugat 511 aquaculture dengan pengeluaran bernilai 1.67 bilion setahun. So ini adalah satu anggaran yang lebih tepat daripada anggaran yang diberi dalam EIA yang meremeh-temehkan impak projek PSR dan kata hanya 805 keluarga nelayan akan terjejas oleh projek ini. So Menteri Pertanian juga memberi syarat-syarat iaitu untuk membuat kajian migrasi udang dan untuk mengubah suaikan reka bentuk pulau supaya migrasi udang masih boleh jalan. So dalam pada bulan November 2019, ini adalah bantahan yang terakhir yang diadakan oleh Persatuan Nelayan dengan 1,000 orang nelayan dan berpuluh bot-bot dan kami berarak ke Dewan Undangan Negeri untuk menghantar memorandum kepada Ketua Menteri. Tetapi nelayan tidak dibenarkan masuk. So sekarang Haji Zakaria iaitu Ketua Nelayan Sungai Batu sudah membuat rayuan mengenai kelulusan EIA di bawah Environmental Quality Act 1974 dan pendengaran akan diadakan pada bulan Mac tahun ini, jadi bulan depan. Ya. Ini okey, saya buka suara ni. Okey, ini adalah suara Haji Zakaria. Saya perjuangkan kebenaran kerana anak cucu kita. Kita jangan lawan dia. Kita lawan dia, kita mati. Laut ni kalau kita lawan dia, kita mati. Okay. Saya perjuangkan. So boleh cari dokumentari ini di YouTube. Namanya Doa Seorang Nelayan. Okay. Dan lagi EIA PSR itu tidak merangkumi perlombongan pasir dan segitiga emas ikan ternak iaitu termasuk Sungai Udang, Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Kuala Sepetang yang membekalkan lebih daripada setengah ikan ternak yak kaya payau di semenanjung Malaysia akan terjejas dan ini akan melibatkan isu security makanan negara. Dan penternak ikan di Sungai Udang juga menghantar bantahan. Kami membantah kerana kalau tersalah langkah atau terdapat salah laku sewaktu menambak 4,500 ekar, ia akan mengakibatkan terhentinya bakalan ikan domestik secara besar-besaran. Dan terbuktilah ada satu kejadian gawat iklim yang tidak dijangka yang tidak diambil kira dalam EIA. So pada 9 hari bulan Ogos, taufan leukemia telah menyebabkan fish kill dan penternak ikan di Pulau Pinang mengalami kerugian yang besar. Okay, so selain nelayan Pulau Pinang, kehidupan 6,000 sampai 9,000 orang nelayan Perak akan tergugat akibat perlombongan pasir yang akan diambil daripada kawasan dasar laut seluas 819.7 km. Hampir 3 kali ganda saiz Pulau Pinang. Dan ini lagi satu video yang saya akan share. Para nelayan semua dan jabatan-jabatan yang berkaitan dengan laut
tolong ambil tindakan buat kapal ni sambil dia keluar, dia buang tambang. Minta tolong ambil tindakan kapal ni. Sedangkan dia sedut di dalam Penang Port sambil jalan, dia buang selut-selut. Nampak selut sat saya tunjuk, saya ambil kemak dekat sikit. Kalau macam ni matilah nelayan semua. Matilah nelayan semua. So kita tahu bahawa macam Jabatan Alam Sekitar, mereka tak cukup pegawai, mereka tak cukup kemampuan untuk penguatkuasaan di darat. Mana lagi di laut. Okay, so nelayan sendiri kena cuba mengejar kapal keruk pasir. Dan okay, apabila perlombaan pasir dijalankan, so tanah akan terhakis, tanah pantai akan terhakis. Seperti saudara Yuzaimi selalu kata, kalau pasir diambil, tanah akan dihakis dan rumah akan masuk laut. Okay, dan yang menjaga hakisan pantai itu Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS. Dan mereka terpaksa membayar untuk kerja-kerja mencegah ataupun memperbaiki hakisan pantai. Dan wang cukai rakyat akan juga digunakan untuk kerja-kerja mengeruk untuk mengatasi masalah pemendapan di pelabuhan, di muara sungai dan juga di saluran. So, bolehkah projek penambakan untuk Pulau Fantasi dianggap sebagai pembangunan mampan? Bukan saja di Pulau Pinang tetapi di Johor, di Kedah, di Perak, di Selangor, di negeri Sembilan, di Terengganu, di mana-mana, di Langkawi, di Tanjung Aru, di Sabah. Ada rancangan untuk menambat secara besar-besaran. So kita kembalilah kepada prinsip-prinsip etika alam sekitar. Pihak berkuasa tidak menghormati prinsip pencegahan, precautionary principle alam semula jadi. Sama ada untuk pengawasan hutan, sungai ataupun kawasan pesisir. So projek penambakan laut dengan jejak karbon yang sebesar 3.2 juta tan setahun akan menolak titik ambang batas, tipping point keseimbangan iklim dan ekosistem laut. Ini melanggar prinsip mizan semula jadi dan juga mizan keadilan masyarakat dan akan membawa malapetaka. So, apa yang kita boleh buat? Kita perlukan pimpinan khilafat alam semula jadi yang boleh memerintis modal pembangunan yang lestari, yang berteraskan pokok agama ataupun prinsip-prinsip adat ataupun nilai-nilai lestari yang menghormati alam semula jadi sebagai anugerah Tuhan. Kita perlukan jenis pembangunan yang menjaga fitrah nelayan dan juga fitrah alam semula jadi yang dapat menjamin kesejahteraan nelayan terhadap ancaman kerawanan iklim. Dan saya nak usulkan satu jenis pembangunan lestari iaitu mendirikan hima. Hima ini bukan macam harim di mana aktiviti-aktiviti diharamkan, tetapi hutan ataupun laut itu dikekalkan semata-mata. Tapi hima itu dia akan merangkumi kegunaan nelayan. So pembangunan ini adalah pembangunan kawasan pemeliharaan yang boleh diuruskan oleh komuniti tempatan ataupun pihak kerajaan serta organisasi dan boleh dibahagikan kepada zon yang ditugaskan untuk pelbagai kegunaan. So memberi contoh, adapun contoh adat macam konsep tagal yang dipakai oleh nelayan sungai di Sabah dan Sarawak ataupun lubuk larangan di Sumatera ataupun Marine Park Tun Mustafa di Sabah yang tidak mengecualikan kegunaan nelayan pantai. So saya akan berakhir di sini. Saudara Encik Faza. Okay. Baik, terima kasih Puanku Salma. Saya ingat antara yang disebut ialah tentang precautionary principle. Saya ingat penting disebut tentang precautionary principle. Dalam sesi yang sebelum ni kita ada bincang tentang Environmental Quality Act pindaan dengan rakan Labour Council on Environmental and Climate Change Committee lah. Betul, isunya ialah
mentality tentang precautionary principle. Sepatutnya kita sebelum buang ataupun sebelum membuat sesuatu yang mencemar kat alam, kita harus ada mindset precautionary principle. Tapi dalam isu hari ini seolah-olah kita membenarkan pembangunan tu dibuat cuma dengan limited dengan regulation. Okay. Contohnya macam kalau kita nak sebut tentang membuang bahan kimia, okey dibenarkan tapi kena ada license dengan guidelines. Seolah-olah macam kita tidak meletakkan precautionary principle dulu awal kan. Jadi sama juga macam yang tadi Puanku Salma sebut, dalam isu pembangunan orang lebih melihat kepada tak apa, kita bangun dulu, kita tambak dulu, dan kita tengok apa yang limitation yang boleh kita ikut. Tapi kita tidak meletakkan precautionary itu di depan dulu sebelum kita buat penambakan ataupun mungkin sebelum kita membuat pembangunan lah. Dan saya ingat mungkin ada satu soalan lah yang soal di sini. Cuma sebelum tu saya nak tanya juga daripada Puanku Salma. Mungkin kalau Puanku Salma boleh kongsi tentang dapatan daripada Suhakam. Mungkin ada laporan terkini waktu serahan memorandum kepada Suhakam tahun lepas. Adakah maksudnya apa outcome daripada Suhakam tentang isu ni? Dan yang kedua, ada soalan yang ditanya tentang perbandingan antara tambak di Johor dan juga di Penang. Apa perbezaan antara tambak di Johor, di Penang atau juga di mana di negeri-negeri lain lah? Kalau Puanku Salma boleh kongsikan dulu. Okay, so jawapan kepada soalan yang pertama, Suhakam macam memerhatikan tetapi tidak menawarkan penyelesaian. So setakat inilah. So saya rasa kita mesti ada cara yang lain lah. Tetapi itu adalah sudah di dalam rekod, dalam catatan bahawa barangkali pihak yang mau kemajuan itu akan memberi tekanan yang besar kepada nelayan. So dia sudah dicatatkan dan kita terus membuat catatan tentang setiap violation, pelanggaran hak asasi manusia. Dan kepada soalan kedua, saya kurang tahu tentang perbezaan dari secara fizikal di antara ketiga tempat Johor, Pulau Pinang dan Melaka. Tetapi nyatalah kawasan komuniti nelayan di setiap tempat itu merana kerana kehidupan mereka sudah dijejaskan. Okay. So saya tahu bahawa kalau ada juga projek yang lebih mudarat kerana pengurusan projek itu tidak teliti, dan ada projek yang kurang yang kurang kesan-kesan negatifnya. Tetapi bagaimanapun saya rasa macam projek di STP2, saya dengar bahawa projek itu dijalankan, mereka memang jalankan dengan teliti. Tetapi bagaimanapun mereka tak boleh menyelesaikan masalah selut, masalah kesan kepada alam sekitar dan sebagainya. So mereka pakai silt curtain pun tetapi masih lautnya tercemar. Dan ada juga janji-janji yang telah diberi pada permulaan daripada projek yang sebelum itu yang mengikut nelayan masih belum ditunaikan. Tak ada jeti, tak ada ini, tak ada itu. So nelayan kena tunggulah untuk masa yang lama, dan mereka macam tak ada mereka bargaining from a weak position daripada kedudukan yang sangat lemah sekali. Mereka macam serahkan kepada mereka, tak ada hak-hak. Jadi saya rasa kita hendaklah memperjuangkan hak-hak nelayan, kerana Persatuan Nelayan juga menghadkan setakat bagaimana mereka boleh memperjuangkan hak-hak sendiri, dan pihak berkuasa boleh menekan mereka dengan senang. So
kalau kita mau memperkukuhkan hak-hak nelayan, so kerana itulah saya usulkan macam projek Hima untuk mengiktirafkan hak-hak nelayan yang sudah turun-temurun menangkap ikan di laut itu. Okay. Terima kasih Puan Salma. Jadi apa ni, kalau kita lihat juga ada yang berpandangan, ini mungkin Puan Salma boleh komen. Ada yang berpandangan bahawa kalau penamakan itu dibuat, hak nelayan itu tidak terjejas. Kenapa? Kerana seolah-olah ikan itu ataupun hidupan laut itu dia berubah habitat. Maksudnya dia boleh bertukar-tukar habitat. Adakah maksudnya Puanku boleh berkongsi dari segi ketepatan, maksudnya dari segi adakah ianya relevan bila mana ada yang berpandangan bahawa bila penamakan itu dibuat, ada habitat-habitat tu dia yang maksudnya walaupun dia menjejaskan habitat, tetapi hidupan laut dia boleh mencari habitat lain. Mungkin Puanku boleh komen sikit tentang soalan ni. Betul, salah dan betul dan salah. Kerana memang haiwan laut dia bebas mencari habitat yang paling bagus. Jadi kalau kita mengizinkan pencemaran di laut, tentu dia akan lari dan tidak akan dijumpa di laut itu kerana dia akan pergi ke laut yang lebih bersih. Kan? Jadi kalau pada masa itu tidak terjumpa haiwan itu, tak semestinya kita boleh berjumpa penyu tiap-tiap tahun. Tetapi dia ada putaran musim, ya. So setiap haiwan dia ada migrasi, dan migrasi ini adalah bidang saintis. Mereka akan dokumen migrasi udang yang bermula daripada mudflat, tempat selut, dan kemudian di dekat Pulau Kendi, kemudian dia akan migrasi kepada Kuala Kurau misalnya, kemudian kembali lagi. Dan pattern ini sudah berterusan selama turun-temurun, boleh kata turun-temurun. Tetapi sekarang dengan pembangunan moden, kadang-kala ada pencemaran daripada sungai, daripada industri, daripada landfill dan sebagainya, tentu habitat akan berubah. So kalau kita kata begitu, betulkah kita akan tambah lagi pencemaran? Kita tambah lagi faktor-faktor yang tidak menggalakkan pertumbuhan haiwan laut. Betulkah kita buat begitu? Kita kata, kemarin saya pergi ke Teluk Kembang, saya tak jumpa haiwan ini. Jadi maksudnya tak ada haiwan ini. So tetapi yang nelayan yang sudah hidup di situ, yang sudah menangkap itu di situ turun-temurun, mereka tahu bila haiwan itu akan kembali kerana mengikut putaran musim. So bagaimanapun ada banyak orang yang memberi alasan-alasan. Kalau kita tak cinta alam, kalau kita tak cinta alam, kita boleh memberi alasan, haiwan itu tak boleh dijumpa. Jadi hutan itu akan ditebang, kan? Semua hutan akan ditebang kerana haiwan sudah berkurangan. Haiwan liar, harimau ke, gajah ke sudah berkurangan. Tetapi mengapa berkurangan? Kerana kita memusnahkan habitat itu. Jadi kita mau mereka kembali. Jadi kita mesti menjaga dan memberi perlindungan kepada alam sekitar itu. Betul. Bagaimana? Okey, so ada soalan yang lain tak? Okey, soalan yang seterusnya, jika projek PSR Penang ini kekal dilaksanakan, apakah rakyat Penang akan mengalami masalah sumber ikan segar? Ini soalan direct lah. Kalau projek ini dilaksanakan, tentu harga ikan segar, udang, ketam semuanya akan naik. Dan ada satu artikel oleh Andrew Han
tahun baru Cina ini dia masih boleh membeli 1 kilo udang yang agak besar, 1 kilo RM60. Tapi kalau PSR dijalankan, barangkali tahun depan 2 kali ganda, tahun yang akan datang lagi 3 kali ganda. So kalau kita orang pulau, kita biasa makan ikan udang yang segar, bukan ikan yang daripada penternakan ataupun yang diimport daripada Thailand. Kerana ikan yang diimport itu ada banyak preservatif. Preservatif itu sampai kalau kita tinggalkan ikan itu beberapa hari pun dia tak hancur kerana ada preservatif. So ini memang tidak sumber laut yang tidak sihat lah untuk kita. So kita tentu mau sumber laut yang sihat dan kita mesti memulihkan hutan, memulihkan laut sampai kita, kerana kalau tidak ada berbagai-bagai wabak yang akan melanda seperti COVID, seperti kita tak tahu lagi apa flu yang akan datang. Baik. Jadi nampak perkaitan antara penambakan ni, dia bukan hanya berkaitan dengan climate change ataupun perubahan iklim, tapi dia juga memberi perkaitan kepada isu consumerism ataupun isu harga barang naik. Satu yang menarik, kadang-kadang mungkin di kalangan kita tak nampak bagaimana kalau dengan PSR ini, apabila kita faham ikan sudah berlari pergi ke habitat lain, menyukarkan kita untuk mendapatkan ikan, maka sudah pasti akan menimbulkan apa kita sebut masalah demand yang tinggi tetapi pasaran yang kurang, dan akhirnya menyebabkan harga ikan segar itu melambung. Baik, terima kasih. Saya terus ke soalan yang lain. Adakah kita perlu tolak pembangunan terutamanya dalam memberdayakan komuniti dan keluarga nelayan? Ini soalan yang mungkin soalan yang untuk dapatkan klarifikasi tentang adakah kita perlu menolak pembangunan, kerana bagi yang bertanya ni ialah pembangunan untuk memberdaya komuniti dan keluarga nelayan. Maksudnya adakah pembangunan yang dibuat itu baik untuk memberdaya komuniti dan nelayan, dan adakah kita perlu tolak? Okay, so bila kita cakap pembangunan, kita kata pembangunan dalam negara ini, maksudnya biasanya pembangunan konkret. Ada satu laporan yang katakan bahawa pembangunan konkret, ya, pembangunan jalan, bangunan dan sebagainya, itu sudah beratnya sudah melebihi biomass di bumi ini. So man-made structure, okay, man-made mass, masa yang dibuat oleh manusia sudah melebihi biomass di bumi ini. Adakah ini sihat untuk bumi? Binatang-binatang, haiwan-haiwan mamalia tinggal yang liar, tinggal 6%. Yang lebih daripada 90% haiwan mamalia terdiri daripada manusia dan juga haiwan-haiwan ternakan manusia. Adakah ini mengikut fitrah dan mizan? So, ya, kita mau pembangunan cara apa? So, pembangunan untuk kesejahteraan nelayan. Mereka boleh mendapat income yang bagus kalau mereka boleh menangkap sumber laut dan menjualnya. Dan mereka kata, okay, pada musim yang bagus mereka boleh mendapat pendapatan yang agak bagus. Tetapi bila lautan dicemar, pendapatan mereka akan menurun. So bagaimanakah kita membuat pembangunan yang akan menjejaskan mereka? Tetapi pembangunan yang konkret untuk projek Pulau Tiruan itu untuk siapa? Dan kalau harga ikan naik, siapa yang boleh mampu membeli ikan? Bukan golongan B40 lagi. Golongan B40 akan makan, tak tahulah, makanan yang ada bahan kimia.
Tetapi ikan segar yang fresh itu masih mampu dibeli oleh golongan elit. So ini adalah satu soalan yang kesaksamaan antara yang miskin dan kaya. So pembangunan adalah ada banyak jenis pembangunan. Jadi yang kita boleh usulkan itu pembangunan kalau kita kekalkan hutan biodiversity. Itu bukan tidak dimaksudkan bahawa kita tak mahu pembangunan, tetapi pembangunan untuk siapa? Pembangunan yang memanfaatkan siapa? Dan kita sebagai manusia kita perlukan alam semula jadi, biodiversity. Untuk kita perlukan pokok untuk bernafas. Kan kita tak boleh kata okey biar membakarkan hutan untuk pembangunan yang dan ini mendatangkan mudarat yang berjangka panjang. So sekarang kita dalam zaman kegawatan iklim. So apakah pembangunan yang boleh kita membuat yang tidak mengaggravate, yang tidak merosakkan lagi keadaan iklim ini? Kerana masa depan, generasi masa depan yang akan menanggung beban kerosakan alam sekitar. Baik, terima kasih Puan Salmah. Menarik bila sebut tentang pembangunan ya. Sudah pasti saya yakin mereka yang penggerak atau aktivis alam sekitar memperjuangkan isu climate change, mereka tidak menolak pembangunan. Tetapi bagi kita ataupun bagi mereka yang memperjuangkan isu alam sekitar ini, mereka mahukan pembangunan yang konkret ataupun pembangunan yang bersifat lestari ya. Atau hari ini kita sebut tentang Sustainable Development Goal. Pembangunan yang sustainable. Yang maksudnya bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk pada masa akan datang, untuk satu jangka masa yang panjang. Dan mungkin ada yang komen yang mengatakan bahawa terdapat data-data yang bersifat exaggerate maksudnya tokok tambah berkaitan dengan nelayan, berkaitan dengan hidupan laut di Pulau Pinang. Mungkin saya ingat panel juga tadi ada berkongsi tentang statistik. Saya ingat statistik ini penting sebab statistik ni juga yang pernah dikongsi oleh Menteri Pertanian waktu itu ya, iaitu Salahuddin Ayub, iaitu ketika PH menjadi kerajaan pada 16 Julai 2019 di Parlimen. Datuk Salahuddin pernah menyebut secara jelas statistik bahawa projek ini menjejaskan 4,996 nelayan dengan anggaran pendaratan 51,144 tan metrik, iaitu dengan nilai 555 juta setahun, dan juga menjejaskan 511 penternak aquaculture dengan nilai 1.67 bilion setahun. Ini statistik penting yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian waktu itu di Parlimen. Jadi saya fikir boleh kita kongsi. Dan juga mungkin kita sudah pukul setengah masa, mungkin kita boleh tengok kepada soalan yang terakhir lah. Apakah respon daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang hasil daripada gerakan ini? Mungkin respon dan juga mungkin Puan Salmah boleh buat kesimpulan. Terima kasih. Okey. Sekarang Negeri Pulau Pinang dan Pemaju sudah mengumumkan bahawa mereka akan meneruskan projek walau bagaimanapun dalam masa PKP ke, dan mereka sangat yakin bahawa mereka boleh meyakinkan nelayan. Tetapi nelayan sudah bersuara. Kalau saya kata ini kerana kalau you boleh merujuk kepada Facebook Penang Tolak Tambak, ada juga video-video nelayan yang yang menasihatkan nelayan yang lain supaya jangan terima sagu hati ataupun bukan pampasan tapi sagu hati yang ditawarkan. Mereka kena fikir baik-baik, dan saya tidak beranggap bahawa nelayan akan sentiasa menjadi nelayan. Nelayan sepenuh masa sekarang mereka menjadi nelayan kerana pilihan sendiri, dan yang mau menerima tawaran adalah nelayan separuh masa. Mereka ada pekerjaan yang lain, dan mereka di kerajaan dan Pemaju mau cari nelayan separuh masa ini supaya
mereka mendapat nelayan yang akan bersetuju dengan projek ini. Tetapi nelayan sepenuh masa, saya boleh katakan majoriti daripada mereka tidak setuju kerana ini akan membawa kesan, menjejaskan pendapatan mereka dan mata pencarian mereka. Dan sekarang nelayan sepenuh masa mulai bersuara. Boleh tengok dalam Facebook. Dan saya rasa ini sangat tidak adil dalam hak asasi manusia. Kita ada satu istilah kata free, informed and prior consent. Maksudnya kalau mereka memberi persetujuan adalah persetujuan dengan bebas dan dengan penuh maklumat yang telah diberi supaya mereka tahu kedudukan mereka dan sebelum membuat rancangan. Tetapi sebelum mereka mendapat apa-apa persetujuan daripada nelayan, mereka sudah terus kata projek ini akan jalan. So ini tidak menghormati prinsip free, informed and prior consent. So saya rasa kerajaan negeri boleh mereka tak tahulah, mereka fikir bahawa mereka dapat mandat daripada rakyat Pulau Pinang kerana sebenarnya banyak rakyat Pulau Pinang tidak sedar tentang implikasi projek ini. Mereka melihat ini adalah pembangunan macam masa dulu akan memperkembangkan teritori hartanah dan boleh memperkembangkan ekonomi. Tetapi ini adalah projek yang sangat besar dan mengambil banyak risiko. So pertumbuhan ekonomi pada masa dulu dan sekarang tidak sama. Sekarang teknologi dan pelaburan ada di tangan beberapa buah negara. Dan kalau kita mengembangkan hartanah, ini adalah satu venture untuk pihak swasta. Tetapi mengapa kerajaan negeri mau ambil risiko yang begini? Kerana ini bukan bisnes untuk kerajaan membuat bisnes. Kerajaan mesti mengambil kira kepentingan seluruh rakyat, termasuk dan terutamanya nelayan. Baik, terima kasih Puanku Salmah atas jawapan kepada persoalan yang dikemukakan dan juga kesimpulan dan yang paling penting presentation ataupun slide yang dikongsi tadi amat menarik dan amat penting. Kerana apa? Kerana saya fikir antara tujuan kenapa kita buat program 1 jam untuk alam ni untuk memastikan masyarakat sentiasa disedarkan tentang isu alam sekitar, dan bukan hanya isu alam sekitar in silo tapi macam yang disebut, dia ada kaitan juga dengan isu consumer, isu pengguna, isu harga barang, isu masa depan. Mungkin akan datang kita tidak lagi boleh hidup di bumi ini, adakah kita terpaksa mencari planet lain. Isu kelestarian Sustainable Development Goal yang kita committed untuk memperjuangkan. Dan semoga dengan program 1 jam untuk alam kali ini bersama dengan Puanku Salmah Nasution, saya fikir kita secara rasional dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan dengan rasional dan juga dengan tenang, dan dapat memastikan juga hak ekonomi golongan nelayan, warga-warga miskin ini sentiasa dipertahankan dan mendapat dukungan daripada seluruh warga negara Malaysia, insya-Allah. Kita tidak tolak pembangunan, tapi kita tolak pembangunan yang tidak sustainable, yang hanya menguntungkan elitis dan merugikan rakyat terbanyak dan juga merugikan alam. Terima kasih sekali lagi Puanku Salmah atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain-lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysian Interface Climate Change Network MICCN dilancarkan sebagai medium penyatuan bangsa dalam negara bagi melihat kepentingan pemeliharaan alam sekitar dan isu-isu perubahan iklim merentasi kaum dan agama.